Assalamualaikum dan salam integriti kepada semua keindahan. Saya Isa bin Jaafar daripada Unit Integrity dan Governance IGU Indah Water Consortium Sdn Bhd. Selamat datang saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan kedatangan integriti dan governance secara atas talian. Untuk maklumat anda, modul ini telah disediakan oleh Unit Integrity dan Governance. Tuan-tuan dan puan, penerangan saya pada hari ini berkisarkan kepada modul taklimat seperti berikut. Pertama adalah modul pendahuluan dan pengenalan IGU. Modul yang kedua, polisi-polisi berkaitan integriti, governance dan anti rasuah yang ada di ADMK. Modul yang ketiga, Seksyen 17A Akta SPRM 2009 ataupun liability corporate, dan modul yang keempat, pelaksanaan sistem pengurusan anti rasuah. Tuan-tuan dan puan, modul pertama kita pada hari ini ialah pendahuluan dan pengenalan IGU. Tuan-tuan dan puan, izinkan saya untuk memberi sedikit pengenalan tentang IGU. Seperti anda lihat di struktur pengurusan IGU, penubuhan IGU adalah selaras dengan arahan YAB Perdana Menteri nombor 1 tahun 2018. Manakala dalam urusan tadbir urus, IGU mengguna pakai garis panduan pengurusan unit integriti dan governance yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. IGU diketuai oleh Ketua IGU iaitu Puan Suzino Kamarazaman, dan ia dibahagikan kepada dua fungsi teras selaras dengan garis panduan SPRM. Pertama ialah pengurusan aduan, pengesanan dan pengesahan, dan yang kedua fungsi pengukuhan integriti dan governance. Kedua fungsi teras ini diketuai oleh seorang pengurus dan ia dibantu oleh seorang eksekutif. IGU mendapat terus kejabatan kuasa Lembaga Pengarah Integriti dan Governance DIGC, manakala daripada aspek urusan pentadbiran, laporan terus akan disalurkan kepada Ketua Pegawai Eksekutif CEO. Tuan-tuan dan puan mungkin tertanya-tanya mengapa IGU bersungguh-sungguh menekankan tentang integriti, governance dan anti rasuah di dalam syarikat. Baiklah, mari saya kongsikan kepada anda. Di IGU kita bertanggungjawab menjalankan pematuhan mengikut peka-nilai, undang-undang, akta, peraturan atau garis panduan yang dikeluarkan sama ada dari pihak kerajaan, pihak regulator ataupun badan-badan berautoriti seperti SPRM. Yang pertama antara pematuhan IGU ialah kepada Pelan Anti Rasuah Nasional ataupun NACP yang telah dilancarkan oleh kerajaan pada tahun 2019. NACP merupakan dasar anti rasuah yang mencerminkan harapan tinggi rakyat untuk negara bebas rasuah dengan mengamalkan keterusan, kebertanggungjawaban dan integriti. Justru kerajaan, agensi dan GLC dilihat merupakan salah satu pelaksana penting bagi memastikan inisiatif-inisiatif yang ada dapat dicapai. NACP juga menggariskan setiap GLC ataupun syarikat milik kerajaan untuk menjalankan analisa risiko rasuah dan memperkenalkan pelan anti rasuah organisasi ataupun OACP. Justru IGU ataupun unit integriti telah diberi mandat dan tanggungjawab oleh kerajaan sebagai urusantia kepada setiap organisasi dalam mencorakkan pelaksanaan inisiatif di bawah NACP ini terlaksana mengikut garis masa yang ditetapkan. Kedua, sebagai salah satu syarikat di dalam industri air yang dikelola oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara ataupun SPAN, IWK perlu menjalankan urusan perniagaan selari dengan garis panduan yang dinyatakan di dalam rangka kerja integriti dan anti rasuah bagi pemegang lesen dan agensi perakuan SPAN. Yang ketiga, pematuhan kepada garis panduan tata cara mencukupi, di mana garis panduan ini telah dikeluarkan oleh Pusat Governance, Integriti dan Anti Rasuah Nasional bersama-sama pihak SPRM.
Garis panduan tersebut merupakan rujukan penting kepada semua syarikat perniagaan sebagai panduan aplikasi integriti yang selamat selepas ia memperkenalkan Seksyen 17A Akta SPRM yang berkaitan dengan liability corporate. Maka dengan itu, IG bertanggungjawab dalam menyampaikan pematuhan dan garis panduan kepada setiap kaki tangan dan juga kepada pihak ketiga yang mempunyai urusan perniagaan dengan IWK. Hal ini bagi memastikan integriti, tabi urus dan anti rasuah dapat diterapkan. Baiklah tuan-tuan dan puan, izinkan saya memberi sedikit penerangan berkaitan aspek rasuah. Seperti anda lihat, ini ialah punca-punca rasuah di Malaysia. Terdapat 4 punca tertinggi kepada berlakunya rasuah, di mana lebih daripada 80% aduan rasuah adalah berpunca daripada kegagalan pentadbiran, konflik berkepentingan, kelemahan kawalan, dalaman dan kurang keterusan. Maka 4 punca utama tersebut diambil kira dalam membangun strategi, inisiatif, pelan syarikat di samping penambahbaikan prosedur dan sebagainya, bertujuan untuk mengelakkan berlakunya ruang dan peluang rasuah di dalam organisasi. Seterusnya, saya akan kongsikan statistik tangkapan kesalahan rasuah. Lihat pada graf yang terpapar di skrin anda. Terdapat 5 tangkapan kesalahan rasuah di mana setiap tangkapan ini membawa masuk rasuah. Berdasarkan carta, tangkapan menerima rasuah adalah yang paling tinggi dengan kadar 44%. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, jenis tangkapan ini membawa masuk tarifan rasuah mengikut SPRM, di mana rasuah hanyalah bukan datang diperolehi daripada wang saja. Ia boleh jatuh di bawah tuntutan palsu, memberi rasuah, salah guna kedudukan dan lain-lain kesalahan mengikut Akta SPRM 2009, iaitu Akta 694. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya izinkan saya untuk memberi sedikit pengenalan maksud integriti. Kita sering menyebut integriti, tapi fahamkah kita apa yang dimaksudkan dengan integriti? Mengikut Kamus Dewan, integriti didefinisikan sebagai kejujuran ataupun keadaan sempurna dan utuh. Begitu juga dengan kita sebagai kaki tangan IWK, sekiranya tiada nilai integriti dalam diri, kita tidak lagi dapat menjalankan fungsi yang sebenar mengikut pelantikan kita. Manakala integriti mengikut Plan Integriti Nasional ataupun PIN, ia membawa maksud integriti dalam maksud organisasi, iaitu kualiti yang unggul yang wujud secara keseluruhan dan padu pada individu dan organisasi. Tuan-tuan dan puan-puan, IWK adalah komited dalam membudayakan nilai integriti dalam perniagaan syarikat. Anda boleh lihat pada nilai teras IWK yang telah diperkenalkan. Ia menekankan tentang 3 nilai penting, iaitu integriti, wawasan dan kekitaan. Penting untuk kita sentiasa ingat bahawa sebagai kaki tangan, kita perlulah sentiasa mengamalkan ta'bir urus dan etika yang baik dalam melunaskan tanggungjawab dan dalam memberikan perkhidmatan kepada masyarakat. Seterusnya, saya akan kongsikan sedikit berkaitan statistik kes yang dilaporkan ke IGU sepanjang tahun 2015 hingga 2019. Anda boleh lihat seperti di paparan skrin. Sepanjang tahun 2015 hingga 2019, sebanyak 72 kes telah dilaporkan terus ke IG. Antara tindakan tata tertib yang dikenakan kepada pesalah, kaki tangan adalah seperti di paparan. Perlu diingatkan bahawa IG tidak bertanggungjawab untuk menjalankan hukuman tata tertib kepada pesalah maupun kaki tangan yang disabitkan di atas mana-mana pertuduhan. Ini kerana IGU hanya menjalankan fungsi selaras dengan garis panduan, iaitu berkaitan dengan pengurusan aduan, pengesanan dan pengesahan, dan juga berkaitan pengukuhan integriti dan governance. Maka fungsi tindakan tertib dan hukuman adalah di luar bidang kuasa kami.
Mana-mana tindakan tak tertib adalah di bawah tanggungjawab bahagian hubungan industri ataupun IR di bawah Jabatan Pentadbiran dan Modal Insan #. Manakala IGU hanya menjalankan siasatan terhadap kes yang dilaporkan. Seterusnya kita lihat pula kepada statistik berkaitan laporan tidak bernama dan bernama. Di sini IGU menegaskan bahawa pentingnya laporan bernama disalurkan kepada IGU. Ini bagi membolehkan IGU mendapatkan data tambahan dari pengadu, malah kami juga boleh menyampaikan status tindakan yang diambil kepada pesalah tertuduh kepada pengadu. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin kongsikan beberapa kes sebenar yang telah dilaporkan ke IGU yang melibatkan kaki tangan IWK dari tahun 2015 setakat November 2020. Anda boleh lihat di paparan skrin anda, antaranya ialah berniaga di tempat kerja ketika cuti sakit, MC, mengambil bayaran daripada pelanggan selepas menyelesaikan tugas, clearing blockage. Kes definisi perakuan itu memalsukan dokumen takeover ataupun PDC-8, melayari laman pornografi menggunakan komputer syarikat, menerima hadiah daripada pemaju, kontraktor, pembekal, dan tanpa mengisytiharkan. Yang terakhir, salah guna kuasa dan percakan kepentingan yang melibatkan isu penarikan balik tender. Dan antara tindakan disiplin yang dikenakan kepada kaki tangan yang bersalah ialah penggantungan perkhidmatan, surat amaran, amaran keras, ataupun serious warning, dipindahkan ataupun transfer, dan ada yang dibuang kerja. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada modul yang kedua, iaitu berkaitan polisi-polisi, integriti, governance, dan anti rasuah yang telah diperkenalkan di IWK. Sebelum itu, sila ambil maklum bahawa tidak semua polisi ini diuruskan oleh IGU. Ada antaranya diuruskan oleh Jabatan Pentadbiran dan Modal Insan dan Jabatan Perolehan. Dan tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat seperti di paparan skrin anda. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, antara polisi-polisi atau prosedur yang sedia ada di IWK ialah polisi pemberi maklumat, ini diurus oleh IGU. Manual perolehan diuruskan oleh Jabatan Perolehan, dan pelatihan pengarah dan pengambilan kaki tangan yang diuruskan oleh #. Manakala antara polisi-polisi yang kita tambah baik adalah kod tata laku bagi kaki tangan dan polisi hadiah, kerajaan, hospitality corporate, tajaan, sumbangan kebajikan, dan sumbangan politik. Dan yang terakhir ialah polisi-polisi yang baru diperkenalkan pada tahun 2020, seperti yang anda dapat lihat di skrin. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kesemua polisi ini adalah selaras dengan keperluan dalam usaha menangani rasuah sebagaimana keperluan yang termaktub di bawah Sistem Integriti Korporat Malaysia CISM. Dan kesemua polisi ini diluluskan oleh Ahli Lembaga Pengarah pada 26 Jun 2020. Pertama sekali saya akan menjelaskan berkaitan dengan polisi-polisi yang kita telah tambah baik pada tahun ini. Dan yang pertama, ia paling penting sekali kerana ia melibatkan anda, ialah kod tata laku bagi kaki tangan. Kod tata laku ini telah menggariskan beberapa prinsip tata laku yang perlu difahami oleh semua kaki tangan seperti di paparan. Dan sebagai seorang kaki tangan yang bertanggungjawab, anda perlu faham kesemua prinsip ini supaya pelanggaran tata kelakuan tidak wajar dapat dielakkan. Dan perkara yang kita baik adalah di bawah kawasan nombor 7, dan setiap perincian maksud seperti yang anda dapat lihat, iaitu di bawah 7.1 melibatkan rasuah dan korupsi, 7.2 melibatkan bayaran pemudasyarah, dan yang terakhir 7.3 melibatkan pengubahan wang haram.
Dan apa yang penting di sini anda faham kesemua maksud-maksud di bawah kod tata laku dan klausa yang baru ini dan tahu maksud pemakaian, iaitu apa yang boleh dan tidak boleh anda lakukan. Dan anda boleh ditentukan di mana-mana klausa kod tata laku ini sekiranya anda dipertuduh kerana melakukan aktiviti tidak wajar ataupun salah laku. Malah anda tidak boleh mengatakan tidak tahu akan hal tersebut kerana untuk pengetahuan anda, kod tata laku ini telah ditandatangani oleh anda. Semua kaki tangan semasa melapor diri di IWK dan ia ada di layar belakang buku tersebut. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, sebagai kaki tangan yang bertanggungjawab yang seperti dinyatakan di dalam kod tata laku, anda wajib melaporkan apa-apa aktiviti yang dilakukan oleh kaki tangan lain ataupun pihak luar yang boleh menjejaskan syarikat kepada pihak pengurusan. Kedua, mengelakkan dan mendedahkan sebarang percanggahan kepentingan atau berkelakuan dalam cara yang boleh menyebabkan hal peribadi anda bercanggah dengan kepentingan perniagaan syarikat. Ketiga, membuat pertimbangan yang sewajarnya sekiranya anda atau ahli keluarga anda ditawarkan sebarang sumbangan yang berbentuk wang tunai, hadiah, faedah maupun hiburan. Tidak menyalahgunakan barang atau wang milik syarikat, tidak menuntut, meminta atau menerima apa-apa sebukan atau rasuah semasa menjalankan tugas, tidak menyalahgunakan kuasa dan jawatan untuk membenarkan apa-apa hal peribadi mempengaruhi keputusan. Seterusnya, memastikan pekerja bebas daripada gangguan seksual. Yang terakhir, tidak mendedahkan apa-apa maklumat rahsia dan sulit. Tuan-tuan dan puan-puan, di bawah kod tata laku bagi kaki tangan kita ada polisi berkaitan dengan polisi percanggahan kepentingan yang diperkenalkan bagi mengelakkan kaki tangan berada di dalam situasi yang boleh mempengaruhi pertimbangan ketika dalam proses membuat keputusan. Oleh yang demikian, semua kaki tangan adalah tanggungjawab untuk mendedahkan dan juga mengisytiharkan sebarang percanggahan yang mungkin timbul. Tidak berkelakuan dalam cara yang mungkin menyebabkan hal pribadi bercanggah dengan tugas. Memastikan aktiviti yang berkaitan dengan pertubuhan atau parti politik dilakukan di luar waktu pejabat dan tidak bersaing dengan kepentingan perniagaan syarikat. Dan pada masa yang sama, kaki tangan wajib mengisytiharkan percanggahan kepentingan dan pengisytiharan harta setiap 2 tahun sekali dengan mengisi kedua-dua orang tersebut dan menghantar kepada Jabatan Pemuda Insan dan Pentadbiran. Mungkin anda tertanya-tanya kenapa saya perlu mengisi kedua-dua orang tersebut setiap 2 tahun sekali. Wajib ke? Jawapannya ya. Kerana cuba anda fikir, dalam tempoh 2 tahun banyak perkara dan situasi berlaku kepada anda. Dan tanpa anda sedar, dalam tempoh 2 tahun tersebut jugalah anda telah menambah aset seperti kenderaan, rumah dan sebagainya. Di samping pertambahan jumlah ahli keluarga seperti anak, sepupu, kakak, abang ipar dan sebagainya. Justru dengan isytiharkan kedua-dua perkara tersebut, anda boleh mengelakkan wujud percanggahan kepentingan kepada anda. Dan ingat, jika anda gagal, mungkin secara tidak sedar anda telah melakukan kesalahan seperti memberi pekerjaan kepada ahli keluarga, sekutu dan sebagainya. Jadi, sebagai kaki tangan yang cakna, ambil tahu akan hal ini. Baiklah, saya akan memberi contoh-contoh percanggahan kepentingan ataupun conflict of interest supaya anda lebih faham. Pertama, menggunakan kedudukan rasmi untuk memberikan kontrak, termasuklah kontrak pekerjaan
seperti mendapatkan pekerjaan untuk anaknya di syarikat pembekal dan menganugerahkan kontrak perundingan kepada ahli keluarga. Yang kedua, salah guna harta sumber syarikat untuk kepentingan pribadi seperti menggunakan kenderaan syarikat dan mengarahkan kaki tangan untuk melakukan urusan pribadi anda dalam waktu pejabat, seperti meminta kaki tangan anda untuk ke bank bagi menyelesaikan urusan pribadi anda. Dan yang terakhir ialah membuat pekerjaan di luar yang secara langsung bersaing dengan perniagaan syarikat. Contoh, anda mengambil upah sebagai pemandu tanker yang menjalankan servis mengosongkan tangki septik dan menerima komisen sebagai ejen bagi mendapatkan projek bersama AWK. Walau bagaimanapun, kami tidak melarang anda untuk mencari sumber pendapatan yang lain, tetapi diingatkan supaya aktiviti itu tidak bersaing dengan perniagaan syarikat dan ia dilakukan di luar waktu pejabat. Seterusnya, saya akan memberi penerangan dengan maksud sekutu. Apakah yang dimaksudkan dengan sekutu? Sebagai seorang kaki tangan yang mempunyai nilai integriti yang tinggi, anda perlu faham apakah yang dimaksudkan dengan integriti mengikut Akta SPRM 2009. Dan sebabkan kurang faham atau kurang ambil peduli akan isu inilah, kadang-kadang ia boleh membawa anda disiasat atau disabitkan di bawah kesalahan menyalahguna kuasa dan percanggahan kepentingan. Baiklah, menurut Seksyen 23.1 Akta SPRM 2009, mana-mana pegawai badan awam yang menggunakan jawatan atau kedudukannya untuk apa-apa suapan, sama ada bagi dirinya sendiri, saudaranya ataupun sekutunya, melakukan suatu kesalahan. Seperti di skrin anda, saya akan menjelaskan maksud saudara mengikut Akta SPRM 2009. Untuk memudahkan anda faham, saya akan menggambarkan berdasarkan situasi yang dekat dengan anda. Kenapa yang penting di sini, anda perlu tahu setakat mana sekutu anda. Baiklah, lihat di skrin anda. Contoh yang saya ambil ialah kepada siapa anda tidak boleh memberikan kontrak pekerjaan. Anda tidak boleh memberikan pekerjaan tersebut kepada ibu bapa anda, adik-beradik kandung, anak saudara dan cucu saudara. Anda juga tidak boleh memberi pekerjaan kepada datuk, nenek anda dan juga saudara kandung ibu bapa anda, itu pakcik dan makcik anda. Selain daripada itu, sekiranya anda telah berkahwin dan mempunyai anak, ia juga termasuk sebagai sekutu anda, di mana anda tidak boleh memberikan pekerjaan kepada mereka. Manakala di bawah nasab isteri, seperti yang anda dapat lihat, pekerjaan tidak boleh diberikan kepada bapa atau ibu mertua anda, datuk, nenek, isteri anda, sehinggalah kepada biras anda. Saya harap berdasarkan penerangan tadi, anda telah faham setakat mana sekutu anda. Sebab itulah adat bukit mewajibkan anda mengisi borang percanggahan kepentingan bagi tempoh 2 tahun sekali. Cuba anda ingat apa yang saya beritahu tadi. Dalam tempoh 2 tahun, banyak perkara berlaku di mana mungkin ahli keluarga anda telah bertambah, dan dengan mengisytiharkan percanggahan kepentingan ini sekaligus ia dapat mengelakkan daripada berlakunya kekeliruan isu tersebut. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, saya beralih pula kepada polisi yang kedua, iaitu polisi hadiah kerakyatan, hospitality corporate, tajaan sumbangan kebajikan dan sumbangan politik. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, polisi ini kita tak berbalik daripada polisi tiada hadiah. Pertama sekali, mari kita lihat aspek hadiah itu sendiri. Lihat di skrin anda. Polisi tiada hadiah, maaf, kami terpaksa menolaknya. Berdasarkan polisi ini, anda tidak boleh menerima hadiah.
barang dalam bentuk apa sekalipun secara langsung atau tidak langsung daripada mana-mana pihak yang terlibat atau ada urusan perniagaan dengan IWK. Dan sebagai keterangan yang berintegriti adalah menjadi tanggungjawab anda bagi menyampaikan polisi kepada pihak ketiga, terutamanya pihak pembekal yang selalu berurusan niaga dengan bahagian ataupun pejabat unit anda. Tuan-tuan dan puan-puan, hadiah jenis apakah yang dilarang oleh polisi hadiah? Menurut polisi hadiah, apa-apa pemberian yang mempunyai nilai wang dalam bentuk barang maupun perkhidmatan adalah dianggap sebagai hadiah. Ia boleh jadi dalam bentuk wang tunai, hamper, voucher tunai, diskaun, voucher makanan, percutian dan lain-lain. Selagi ia mempunyai nilai wang, maka ia termasuk di bawah polisi hadiah. Walau bagaimanapun, polisi TDH IWK ada menggariskan pengecualian. Dalam 5 situasi terakhir ini, kaki tangan adalah dibenarkan untuk memberi ataupun menerima hadiah. Akan tetapi, anda perlu mengisi borang pengisytiharan dan pendaftaran hadiah. Dan mari kita lihat apakah jenis-jenis hadiah tersebut. Ini antara hadiah atau barang yang perlu diisytiharkan, iaitu 1. Pertukaran hadiah di antara syarikat. 2. Hadiah dari IWK kepada institusi atau individu luar yang diiktiraf oleh syarikat. Dan yang terakhir, hadiah dari IWK kepada kaki tangan. Manakala anda tidak perlu mengisi borang sekiranya menerima hadiah token bernilai nominal yang mempunyai logo syarikat seperti pen, buku, kalender dan barang-barang promosi kecil yang diberikan kepada kaki tangan, pelanggan dan orang ramai yang menghadiri acara seperti persidangan, latihan dan sebagainya. Dan perlu diingatkan, mana-mana hadiah yang bernilai nominal dan ada logo syarikat sahaja yang anda boleh simpan sebagai barang milik anda dan tidak perlu mengisi borang tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, saya selalu ditanya ketika mengendalikan taklimat integriti kepada kaki tangan. Mereka bertanya kepada saya berapakah jumlah nilai hadiah token bernilai nominal ini. Berapa ringgit? Baiklah, saya akan menjelaskan. IWK tidak menetapkan berapa jumlah nilai nominal. Contohnya, pen di tangan saya, ia berharga RM50 sebatang. Dan saya rasa pen ini tidaklah mahal dan ia mampu dibeli oleh saya. Tetapi jika saya tanya anda, adakah pen ini berharga RM50 berbaloi anda beli ataupun mampu? Sekiranya anda mampu dan merasakan ia berbaloi, maka ia jatuh di bawah barang yang mempunyai harga nominal. Senang untuk difahamikan? Baiklah, sekiranya anda telah berusaha untuk menyampaikan maklumat kepada semua pihak tentang polisi dari hadiah IWK, tetapi anda masih menerima hadiah, apakah yang perlu anda lakukan? Berdasarkan skrin, ini adalah prosedur pengisytiharan dan pendaftaran hadiah. Lihat dan faham betul-betul prosedur ini. Sekiranya anda menerima hadiah, anda perlulah menguruskan hadiah tersebut untuk dikembalikan. Sekiranya berjaya dikembalikan, anda hanya perlu membuat pengisytiharan hadiah dengan mengisi borang pengisytiharan dan pendaftaran hadiah. Borang ini boleh didapati di laman web IWK dan juga melalui IWK Share Portal, ataupun anda boleh terus berhubung dengan pegawai IGU untuk mendapatkan borang tersebut. Borang ini perlu dihantar ke IGU ataupun sekiranya anda berada di pejabat unit, hantar borang kepada pengurusan pejabat unit anda, dan selalunya mereka yang diberi tanggungjawab ialah BSE atau BSM anda. Kemudian tanggungjawab anda jika sudah selesai,
Dan bagaimana pula jika hadiah tersebut tidak berjaya dikembalikan? Mudah saja. Anda perlu mengisytiharkan hadiah tersebut dengan mengisi borang yang sama dan menyerahkan borang tersebut bersama-sama hadiah yang tidak berjaya dikembalikan kepada IGU ataupun pengurusan pejabat anda. Dan yang terakhir sekali, hadiah tersebut akan disumbangkan kepada badan kebajikan yang akan ditentukan oleh syarikat. Penting untuk saya tekankan di sini, pastikan anda membuat pengisytiharan dalam tempoh 7 hari dari penerimaan hadiah tersebut. Dan sekiranya hadiah berjaya dikembalikan, badan kebajikan akan ditentukan oleh syarikat. Tuan-tuan dan puan-puan, kami selalu menerima pertanyaan daripada kaki tangan berkenaan dengan hadiah, terutamanya pejabat unit maupun agensi perakuan, kerana mereka ini selalu berurusan dengan kontraktor maupun pembekal yang datang terus ke pejabat bagi urusan masing-masing. Dan antara situasi sebenar yang dihadapi oleh kaki tangan kita ialah selalu menerima hamper maupun buah-buahan ketika musim perayaan daripada pembekal maupun individu yang datang ke pejabat untuk berurusan seperti mendapat 5 Mandarin dan kurma. Dan mungkin anda ketawa dan pelik, adakah saya dilarang untuk menerima benda-benda tersebut sebab ia hanyalah makanan sahaja. Dan mereka agak serba salah untuk menangani situasi ini kerana ada kaki tangan yang menolak dan memberitahu bahawa kami tidak boleh menerima apa-apa daripada pembekal. Tetapi apabila kaki tangan menolak dengan cara berhemah, pembekal ataupun individu mengatakan kaki tangan kami seorang yang sombong dan susah untuk mereka berurusan dengan pejabat kerana kaki tangan tidak mahu menerima apa-apa walaupun ianya diberi untuk tujuan sedekah sahaja. Dan apa yang perlu anda lakukan sekiranya anda berada di dalam situasi tersebut? Jangan risau, tolak dengan cara yang berhemah, dan jika gagal, ambillah barang tersebut. Dan apa yang penting di sini, isytiharkan kepada IGU ataupun pentadbir di pejabat unit anda. Hal ini bagi mengelakkan berlaku masalah sekiranya ada aduan penerimaan hadiah daripada mana-mana pihak kepada diri anda. Maka jika anda terus isytihar barang tersebut, kami berupaya melindungi anda daripada tuhmahan menerima hadiah. Ingat, kami sayang dan menjaga anda semua dan tidak mahu masalah-masalah tersebut timbul di kemudian hari. Tuan-tuan dan puan-puan, polisi ini juga telah menetapkan beberapa terma baru yang perlu anda faham dan ambil tahu supaya anda tidak membelakang diri kepada mana-mana aktiviti salah pun. Saya tidak akan bercerita panjang berhubung terma tersebut. Apa yang perlu anda faham adalah maksud dan pemakaian. Pemakaian bermaksud apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Senang cerita, do and don'ts. Dan jika perlu pemahaman yang lebih mendalam, anda boleh luangkan sedikit masa untuk membaca polisi ini yang telah kami muat naik di laman web rasmi IDAP dan juga share portal. Seperti anda lihat, ini ialah melibatkan terma kerakyatan dan hospitality corporate yang ada di bawah polisi kedua ini. Menurut sistem integriti corporate Malaysia, kerakyatan ataupun hospitality corporate membawa maksud aktiviti ataupun acara corporate, anjuran pihak luar ataupun organisasi yang melibatkan kerakyatan kaki tangan dan pihak ketiga untuk kepentingan organisasi itu. Dan perlu diingatkan di sini, kaki tangan tidak boleh menuntut untuk mereka sendiri ataupun orang lain jemputan terhadap mana-mana acara sosial, bayaran perkhidmatan ataupun permintaan daripada rakan niaga. Manakala di bawah terma tajaan dan sumbangan kebajikan, permintaan untuk tajaan dan sumbangan kebajikan ini kadang ada bertujuan untuk mengabuli aktiviti rasuah. Jika tiada sumbangan kebajikan boleh dilakukan sekiranya sumbangan tersebut boleh dianggap sebagai mempengaruhi pihak lain yang mana IDAP mempunyai hubungan perniagaan dengan pihak tersebut. Dan terma yang terakhir di bawah polisi yang kedua ialah sumbangan politik.
Ia membawa maksud sumbangan yang dibuat kepada mana-mana parti politik yang berdaftar di bawah Akta Pertubuhan 1966 ataupun parti politik yang berdaftar di negara syarikat menjalankan perniagaan. Dan apa yang boleh dan tidak boleh anda lakukan di bawah sumbangan politik seperti di paparan skrin anda. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, saya akan menjelaskan berkaitan dengan polisi yang sedia ada di AWK, iaitu polisi pemberi maklumat. Siapakah pemberi maklumat? Secara amnya, sesiapa pun boleh menjadi pemberi maklumat, sama ada ia kaki tangan, pembekal maupun orang awam yang mendedahkan dengan niat baik salah laku ataupun kelakuan tidak wajar yang berlaku dalam organisasi. Mereka inilah yang digelar sebagai pemberi maklumat. Walau bagaimanapun, kami sedar ramai orang tidak mahu melaporkan salah laku yang berlaku kerana ramai beranggapan ini bukan isu yang besar. Saya tidak mempunyai maklumat. Ini adalah cara syarikat ini beroperasi, cara kami bekerja. Ini adalah perkara biasa dan adalah amalan di dalam industri. Dan juga ini bukan masalah saya. Yang terakhir, kenapa gagal melaporkan ialah mungkin orang lain yang akan melaporkan salah laku tersebut. Dan akhirnya apa yang terjadi, salah laku akan terus berlaku disebabkan kegagalan kita melaporkannya. Jadi sekiranya anda mempunyai maklumat tentang mana-mana salah laku, ambillah tanggungjawab untuk melaporkannya. Baiklah, bagaimana untuk melaporkan laporan? Mudah saja. Lihat di paparan skrin, ini merupakan saluran pendedah maklumat yang kita wujudkan di AWK. Pertama, anda boleh hubungi talian tersebut. Ini talian terus Ketua IGU. Yang kedua, email aduan anda kepada wisro@awk.com.my. Soalan yang ketiga, anda boleh menghantar borang pemberi maklumat secara online melalui laman web AWK ataupun melalui aplikasi mobile. Yang keempat, sekiranya anda selesa untuk mengisi borang secara manual, anda boleh menghantar borang pemberi maklumat kepada Ketua IGU. Dan terakhir sekali, anda juga boleh hadir bertemu kami di IGU Aras 7 Ibu Pejabat AWK. Walau bagaimanapun, sekiranya anda tidak selesa untuk melaporkan maklumat ataupun aduan maupun salah laku yang berlaku melalui media-media pelaporan kami, jangan risau. Anda boleh jumpa kami di luar. Anda boleh menelefon mana-mana pegawai di IGU dan tetapkan di mana tempat ini berjumpa untuk menyalurkan apa-apa maklumat ataupun aduan. Kami di IGU bersedia untuk bertemu anda bagi mengambil maklumat aduan tersebut. Dan berdasarkan pengalaman saya pernah berjumpa kaki tangan di kafe, kedai makan maupun di restoran mengikut keselesaan pengadu. Walau apapun, sebelum anda ingin mendedahkan maklumat kepada kami, ambil perhatian tentang perkara-perkara berikut. Maklumat yang didedahkan tidak dilarang oleh undang-undang, contohnya Akta Rahsia Rasmi, Kanun Keselesaan dan Akta Perkhidmatan Kewangan. Pendedahan itu tidak mempersoalkan kebaikan dasar dan prosedur yang telah kita laksanakan. Dan anda tidak boleh membincangkan atau memberitahu orang lain tentang hasrat anda. Yang paling penting adalah pendedahan dibuat dengan niat suci hati. Seterusnya saya akan menjelaskan kepada anda tentang proses pemberian maklumat. Pastinya anda ingin tahu bagaimanakah maklumat diuruskan selepas pendedahan dibuat oleh pemberi maklumat. Pertama sekali, pemberi maklumat membuat pendedahan melalui salah satu saluran laporan yang saya jelaskan sebentar tadi. Selepas menerima laporan, Ketua IGU akan menjalankan siasatan awal, iaitu preliminary investigation. Di peringkat ini, sekiranya didapati tiada asas untuk siasatan lanjut, kes akan ditutup dan pemberi maklumat akan dimaklumkan.
Tetapi, sekiranya ada asas siasatan lanjut akan dijalankan. Ketua AG boleh melantik Jawatankuasa Siasatan untuk menjalankan siasatan lanjut. Seterusnya, Jawatankuasa Siasatan akan menjalankan siasatan. Dan selesai siasatan, Jawatankuasa akan menyediakan laporan bersama dengan cadangan yang difikirkan sesuai. Selepas meneliti laporan siasatan yang disediakan dan mendapati wujud salah laku oleh kaki tangan, Ketua AGU akan memanjangkan kes tersebut kepada Jabatan Modal Insan dan Pentadbiran untuk dikenakan tindakan disiplin. Dan jika anda lihat di sini, wujud pengesahan kuasa antara AGU dan HCAT dalam membuat keputusan tindakan tata tertib kepada bersalah. Dan yang terakhir, AGU akan memaklumkan kepada pemberi maklumat tentang hasil siasatan dan kemudiannya kes akan ditutup. Justru disebabkan inilah AGU amat memerlukan laporan yang bernama daripada pemberi maklumat. Di samping pemberi maklumat juga boleh sentiasa menghubungi AGU bagi mendapatkan status terkini hasil siasatan yang mereka laporkan. Dan antara maklumat berkualiti yang diperlukan oleh AGU adalah seperti di paparan skrin anda. AGU ingin mengingatkan anda, pemberi maklumat diminta untuk mendedahkan maklumat berikut bagi membolehkan kami mendapatkan maklumat lanjut. Maklumat berikut adalah nama pemberi maklumat, nombor telefon untuk dihubungi dan juga alamat email. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan risau, kesemua butiran peribadi ini akan dirahsiakan. AGU menggunakan Seksyen 8 Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 SPRM, iaitu perlindungan maklumat suri, dan juga menggunakan polisi rujukan kepada pihak berkuasa IWK dalam menjamin kerahsiaan maklumat suri anda. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, di dalam salah sebuah taklimat AGU yang pernah kami jalankan, kami pernah ditanya oleh salah seorang kaki tangan IWK, apakah usaha yang dilakukan oleh pihak AGU untuk membersihkan nama kaki tangan yang disiasat dan kemudiannya tidak dibuktikan bersalah. Di sini saya ingin mengajak diri saya dan anda bersama-sama faham bahawa disiasat tidak semestinya bersalah. Kitalah yang perlu mengubah persepsi tersebut terhadap orang lain. Jangan kita mudah percaya dengan bisi-bisi orang sekeliling. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, AGU menyiasat berdasarkan laporan yang kami terima. Tidak semua siasatan itu berakhir dengan pembuktian yang bersalah. Jadi, jika anda disiasat sekalipun, belum tentu anda bersalah. Dan yang penting di sini, pastikan anda tidak memberitahu ataupun bercakap-cakap dengan sesiapa sahaja apabila membuat aduan. Hanya anda dengan AGU sahaja. Dan sekiranya anda bercerita kepada orang lain tentang aduan yang dibuat, kami tidak boleh menjamin kerahsiaan aduan tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya memberi sedikit penerangan berkaitan polisi-polisi yang baru diperkenalkan di IWK, saya kongsikan video daripada pegawai bahagian pendidikan masyarakat SPRM, di mana dalam video ini beliau akan menerangkan berkaitan dengan aspek rasuah. Mari bersama-sama kita dengar dan faham penjelasan pegawai tersebut. Untuk makluman semua, rasuah ni kita pada erti kata yang paling mudah adalah dia jika ditafsirkan daripada tafsiran rasuah itu sendiri, iaitu perbuatan penerimaan ataupun pemberian suapan untuk kita buat sesuatu perbuatan atau kita buat sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Dia konsep yang paling mudah, iaitu dalam konteks KK rasuah ni kadang-kadang mesti ada beri, ada terima untuk kita buat sesuatu atau kita tak buat sesuatu yang berkaitan dengan tugas rasmi. Dia maksudnya apabila berkaitan dengan tugas rasmi, kita kena berhati-hatilah. Yang tu boleh kaitkan dengan rasuah.
Bagi kesalahan kira rasuah, dia ada kesalahan 4 kesalahan utama, iaitu Seksyen 16, 17, 18 dan Seksyen 23. Itu kesalahan Seksyen 16 dan 17 ni kesalahan meminta dan menerima. Seksyen 18 adalah kesalahan membuat tuntutan palsu. Seksyen 23 adalah kesalahan salah guna kuasa, di mana hukumannya adalah di bawah Seksyen 24. Di mana dalam bawah Seksyen 24 Akta SPRM 2009, dia tentukan hukuman iaitu penjara penjara tidak lebih pada tempoh 20 tahun maksimum, dan denda 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 yang mana lebih tinggi lah. Sebenarnya untuk kewajipan untuk melaporkan rasuah dia ada di bawah Seksyen 25, kewajipan melapor. So that means kita perlu melaporkan bila ada cubaan untuk sogokkan kita. Jadi bila kita nak laporkan tu, at least kita kena ada elemen dipanggilkan maklumat yang berkualiti. Saya beri kaedah yang mudah, iaitu 5W 1H, iaitu how, what, where, who, when, where, and then. Jadi maksudnya macam ni, mesti ada macam ni lah. Konsep dia mesti ada kejadian bila kejadian tu, di mana tempat kejadian tu, melibatkan apa tu melibatkan individu ke apa, dan siapa yang terlibat, dan juga kenapa rasuah tu diberi. Dan bagaimana rasuah tu diberikan. Yang tu dia ada 6 perkara lah yang untuk kita laporkan rasuah. Nasihat pada saya, jauhilah pada jenayah rasuah ni, sebabnya kesan dia terlalu buruk apabila kita akan tanggung. Pada konsep saya, di SPRM kami mengalu-alukan kedatangan anda sebagai tetamu yang diundang. Tapi kita tak nak jadi tetamu yang tak diundang ke SPRM nanti. Faham maksud saya lah kan? Okey, sekian. Terima kasih. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, penerangan melalui video tadi selaras dengan keperluan yang ada di bawah Polisi Anti Rasuah dan Anti Korupsi IWK. Dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat memahami aspek rasuah itu sendiri, insya-Allah. Baiklah, seterusnya saya akan menjelaskan berkenaan dengan polisi rujukan kepada pihak berkuasa. Polisi ini merupakan pernyataan bertulis yang komprehensif dan jelas mengenai kewajipan untuk melapor kepada pihak berkuasa yang berkaitan apabila wujud pelanggaran undang-undang yang melibatkan mana-mana kaki tangan maupun pihak ketiga. Dan kenapa polisi ini diwujudkan ialah kerana IWK bukan agensi penguasaan seperti SPRM dan PDRM. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, hanya agensi penguasaan sahaja yang boleh menggunapakai keseluruhan Akta Perlindungan Pemberi Maklumat, Akta 711. Maka IWK tidak boleh menggunapakai keseluruhan dari sudut perlindungan pemberi maklumat apabila anda membuat atau memberi maklumat. IWK hanya boleh memberi perlindungan maklumat sulit sahaja kepada anda, seperti nama, nombor telefon, alamat dan butiran peribadi. Walau bagaimanapun, anda boleh melaporkan aduan terus kepada saluran pelaporan SPRM. Dan apa yang anda perlu faham, sekiranya anda melapor terus ke SPRM, anda akan dilindungi secara keseluruhan di bawah akta tersebut. Dan seperti apa yang anda lihat, ini adalah antara tujuan polisi rujukan ini diwujudkan di IWK. Seperti anda lihat, ini merupakan prosedur yang kami pakai dalam meneruskan rujukan kepada pihak berkuasa. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, apa yang penting yang anda perlu faham, kami di IGU menerima dan menyiasat ke semua aduan dan salah laku yang dilaporkan kepada kami. Akan tetapi jika melibatkan aspek jenayah, kami akan memanjangkan kes tersebut kepada pihak PDRM. Manakala kes rasuah, kami rujuk kepada pihak SPRM. Tuan-tuan dan puan-puan, polisi seterusnya ialah polisi pengurusan surat sokongan. Maksud surat sokongan ialah permintaan untuk memberikan laluan istimewa yang dibuat oleh individu atau organisasi berpengaruh kepada individu ataupun sesebuah organisasi. Dan selalunya surat sokongan ini dibuat melalui surat, fax, email dan sebagainya.
Surat sokongan ini bertujuan untuk menyokong sesuatu permohonan atau mempengaruhi sesuatu pertimbangan yang dibuat melibatkan individu ataupun organisasi yang diberikan sokongan tersebut. Maka AWK telah membangunkan polisi ini sebagai panduan untuk menguruskan surat sokongan yang diterima daripada pihak ketiga terhadap sebarang urusan perniagaan. Dan anda dilarang sama sekali membawa sebarang bentuk pengaruh luar untuk menyokong ataupun memaju apa-apa tuntutan. Sebagai contoh, anda menggunakan pengaruh ahli politik bagi menandatangani surat sokongan permohonan pertukaran tempat bertugas. Kegagalan atau keengganan anda mematuhi polisi tersebut disifatkan sebagai ingkar perintah dan boleh dikenakan tindakan tertib di bawah tata laku bagi kaki tangan AWK. Dan apa yang penting saya ingatkan di sini, sekiranya anda menerima surat sokongan melalui lisan ataupun bertulis, sila ikut prosedur seperti di paparan skrin anda. Tuan-tuan dan puan-puan, baiklah, polisi baharu yang terakhir saya akan terangkan ialah polisi berurusan dengan pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimasukkan di bawah polisi ini terbahagi kepada dua, iaitu pertama, rakan perniagaan, yang kedua, pegawai badan awam seperti ditarifkan di bawah Akta SPRM 2009. Rakan perniagaan di sini membawa maksud pihak luar yang mempunyai atau merancang untuk mewujudkan sesuatu bentuk hubungan perniagaan dengan organisasi seperti pelanggan, rakan usaha sama, kontraktor, pembekal, pelabur dan lain-lain. Manakala pegawai badan awam adalah mana-mana orang yang menjadi anggota, pegawai, pekerja atau perkhidmat sesuatu badan awam, dan ia termasuk anggota pentadbir, ahli parlimen, ahli sesuatu Dewan Undangan Negeri, hakim mahkamah tinggi, mahkamah rakyat ataupun mahkamah persekutuan, dan mana-mana orang yang menerima apa-apa saraan daripada wang awam. Mereka inilah ditakdir sebagai pegawai badan awam. Polisi ini telah dibangunkan agar urusan perniagaan dijalankan di AWK tidak terlibat dalam rasuah dan amalan perniagaan yang tidak wajar. Justru, anda tidak boleh menerima apa-apa hadiah, hiburan ataupun kerajaan hospitality dari mana-mana pihak ketiga yang mempunyai kepentingan perniagaan dengan AWK. Kerana perbuatan ini sifat menyalahi undang-undang ataupun berupaya mempengaruhi aspek keputusan perniagaan. Sebagai contoh, anda adalah pegawai penerus pemilihan tender. Keputusan anda diperlukan bagi menentukan sesama kontrak ditawarkan kepada mana-mana kontraktor. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, saya harap anda dapat memahami berkaitan polisi integriti, governance dan anti rasuah yang ada di AWK. Dan anda adalah diwajibkan patuh kepada kesemua polisi yang telah saya terangkan sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya marilah kita beralih kepada modul yang ketiga. Modul ini adalah berkaitan dengan Seksyen 17A Akta SPRM 2009 yang merupakan akta baru diperkenalkan pada tahun 2020. Ia lebih dikenali sebagai liability corporate. Bagi menerangkan 17A ini, saya kongsikan video daripada SPRM berkaitan pelaksanaan Seksyen 17A ini kepada anda. Selamat menonton.
Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, saya harap anda dapat memahami berkenaan dengan Seksyen 17 ini selepas melihat video tersebut. Dan apa yang penting ialah berkaitan dengan prinsip-prinsip trust di bawah garis panduan tata cara mencukupi. Dan seperti apa yang anda lihat, ini adalah antara prinsip-prinsip trust di bawah tata cara mencukupi yang telah kita laksanakan di IWK. Dan sekiranya berlaku insiden rasuah, kecukupan tata cara sesebuah organisasi komersial untuk menghalang terjadinya insiden rasuah adalah tertakluk di bawah jurubicara mahkamah. Dalam membuat pertimbangan pihak kehakiman, kebiasaannya akan mengambil kira fakta dan keadaan tertentu kes, termasuklah kewujudan dasar, prosedur dan kaedah pelaksanaan langkah pencegahan rasuah oleh organisasi. Walau bagaimanapun, pelaksanaan tata cara mencukupi ini dapat memberi keyakinan kepada organisasi komersial bahawa ia telah mempunyai pembelaan yang bersesuaian yang boleh diguna pakai untuk melindungi organisasi komersial dan pihak pengurusan atasannya daripada didapati bertanggungjawab ke atas kesalahan yang disebut di bawah Seksyen 17A tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, modul terakhir yang saya akan jelaskan ialah berkenaan pelaksanaan sistem pengurusan anti rasuah ataupun Anti-Bribery Management System ISO 37001-2016. Saya akan kongsikan video daripada pihak SPLM dan SIRIN bagi menjelaskan berhubung pelaksanaan ABMS ini. Selamat menonton. Semua syarikat berkaitan kerajaan GLC dan swasta disaran agar mengguna pakai sistem pengurusan anti rasuah ISO 37001 mulai tahun hadapan. Sijil pengiktirafan itu bertindak sebagai ukuran kawalan sistem pencegahan rasuah bagi membantu organisasi melaksanakan sistem pengurusan efektif mencegah, mengesan dan menangani rasuah. Langkah itu adalah sebahagian strategi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dalam memastikan sektor awam, swasta dan GLC bersih rasuah. Ia termasuk menggalakkan syarikat dan agensi kerajaan menandatangani ikrar integriti korporat.
Makluman mulai tahun depan juga kita akan menggalakkan juga syarikat-syarikat untuk menggunakan anti bribery management system ataupun MS ISO 37001, yang mana sekiranya pada tahun hadapan kita menguatkuasakan Akta Corporate Liability. Dua perkara ni iaitu ikrar integriti korporat dan juga anti bribery management system boleh digunakan sebagai defense, iaitu langkah-langkah preventif yang telah diambil oleh syarikat ataupun agensi. Dari segi usaha Beliau berkata demikian kepada Astro Awani selepas program walkabout sempena Hari Anti Rasuah Antarabangsa di KL Central, Kuala Lumpur pada Sabtu. Tambahnya, SPRM akan memberi tumpuan khusus ke atas penjawat awam, terutamanya agensi penguatkuasaan dan pihak berkuasa tempatan PBT yang disifatkan paling terdedah kepada risiko rasuah. SPRM mensasarkan tempoh 3 tahun untuk membersihkan 3 sektor daripada amalan rasuah, iaitu sektor awam, GLC dan swasta termasuk institusi keuangan. Kami akan menjadi satu agensi yang boleh membantu dalam proses anti-bribery management system ni dengan menyediakan satu proses kerja platformnya tu. Contohnya kalau bila kita nak dapat certification ini, kita perlukan satu proses kerja, dan proses kerja itu bagaimana kita nak laksanakan. Saya rasa dengan adanya persediaan ABMS ni mungkin membantu menaikkan imej lagi pihak kuasa tempatan dan juga pandangan masyarakat lebih positif pada pihak kuasa tempatan. As for Petronas, we always look for high performance culture with high integrity. So by having this kind of structured guideline and it's at an international level, it is very much relevant to our business. Kami rasa anti-bribery management system adalah satu guideline struktur yang standard, yang ada standard yang kita boleh follow lah, supaya dia standardize apa yang plan integrity tak wajib buat. We already implement the culture of honesty, integrity and transparency is part of our business ethic. So we hopefully that when we implement this anti-bribery management system ISO 37001, we hope that Top Glove can continue to drive the integrity in all aspects of our business. SIRIM adalah satu pusat akreditasi yang tersohor, terkenal di seluruh dunia, dan juga mereka mempunyai kepakaran. Kepakaran mereka ini sesuatu yang kita harus ambil dan juga kita kena bina. Kita telah pun mendapat 5 persijilan sebelum ini dengan SIRIM Berhad lah, dan kita harap tahun ini adalah persijilan yang ke-6 dengan SIRIM Berhad. So saya percaya organisasi lain akan lebih imej akan lebih baik, dan saya percaya dengan SIRIM Berhad International persepsi ataupun kualiti perkhidmatan kita di organisasi akan lebih meningkat. I strongly believe that all organizations should refer in Malaysia to SIRIM QAS International, because SIRIM does provide sufficient methodology, trainings, consultation and also audit mechanics to assist the organisation to get the certification. Pengalaman kita dengan SIRIM, standard yang dibangunkan itu adalah sesuatu yang lengkap dan juga bersesuaian dengan requirement market lah, kita tengok dalam pasaran. Kita dah mula certified with SIRIM sejak 2012. 14 factory we certified with SIRIM for our ISO 9001 and 13485 because we are medical device industry. So we are satisfied with SIRIM.
Selamat kembali. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat memahami berkaitan dengan pelaksanaan FBMS ini. Seperti anda lihat, ini merupakan langkah yang perlu dilakukan oleh AWK dalam melaksanakan FBMS tersebut. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, pelaksanaan FBMS ini adalah secara menyeluruh dan ia melibatkan ibu pejabat dan juga pejabat unit. IGU telah menggunakan khidmat daripada SIRIM dalam pelaksanaan sistem ini dan dibantu oleh Seksyen Total Quality Management di bawah Jabatan Perancangan Korporat dalam urusan perjalanan audit di setiap bahagian dan juga pejabat unit. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah tamat sudah taklimat secara atas talian. Saya mewakili pihak Jawatankuasa Ahli Lembaga Pengarah Integriti dan Governance BIGC, Ahli Lembaga Pengarah Pengurusan Tertinggi dan IGU berharap agar apa yang saya sampaikan dapat memberi pemahaman kepada kaki tangan IWK. Bersama-sama kita menjadi kaki tangan IWK yang berintegriti sambil sentiasa menerapkan dan menyampaikan tata urus terbaik dalam semua urusan pekerjaan kita. InsyaAllah. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan ke semua polisi-polisi dan maklumat yang anda perlukan daripada IGU boleh diperoleh dengan melayari IWK Shop Portal. Malah, anda juga boleh terus berhubung dengan pegawai IGU seperti yang tertera di skrin anda. Kami di IGU sedia membantu anda. Akhir kata, daripada saya, Assalamualaikum dan salam integriti. Sekian, terima kasih.